Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya zal jalali wal ikram. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, kita bersama pada pagi ini secara lintas langsung di alam maya ini. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah. Saya dan kita semua biiznillah, dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, dapat bersua kembali dalam pertemuan muqabalah di alam maya ini. Sesungguhnya hakikat setiap pertemuan adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila mana kita memanfaatkan sebaiknya setiap pertemuan itu, tentulah mendatangkan beberapa manfaat kebaikan, faedah bersama. Masya Allah, yang saya muliakan dan saya raikan sekalian para pencinta dan penuntut ilmu di kalangan ahli keluarga saya, maupun para muallim-muallimah, para asatizah, dan juga sahabat-sahabat, jiran, kenalan yang dikenali maupun yang tidak dikenali. Kita berlega-lega di alam maya ini. Mudah-mudahan kita singgah seketika di audio kuliah ini. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini saya mengambil rujukan kitab, syarah kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab yang menyatakan bab tafakkur, bab berfikir. Namun demikian, kita boleh rujuk dalam masa yang sama sebagai satu mukaddimah yang elok kita sandarkan dengan suatu nas ataupun dalil, yang mana berdasarkan hadis dalam satu riwayah At-Tabrani menyatakan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan maksud mafhum hadis itu, apabila datang kepadaku satu hari, sedang pada hari itu tidak bertambah ilmu pengetahuanku untuk mendekatkan diriku kepada Allah Azza wa Jalla, maka tiada akan diberkati bagiku sejak terbitnya matahari pada hari itu. Riwayat At-Tabrani. Satu hadis daripada riwayat At-Tabrani, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan satu maksud, Rasulullah SAW akan rasa suatu kejanggalan dalam hidup baginda Nabi SAW sekiranya wahyu tidak sampai kepada baginda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu mukjizat yang paling ulung, dulu, kini dan selamanya lah. Tidak akan kita jumpa suatu mukjizat yang azim, yang insya-Allah dalam pemeliharaan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan yang berlandaskan
berteraskan, berpasakkan ilmu wahyi adalah suatu anugerah kurniaan ilahi yang azim, yang mana apabila Rasulullah menerima ilmu itu sejak wahyu yang pertama Iqra, maka bermula itulah Rasulullah SAW setelah beberapa ayat demi ayat turun disampaikan kepada Rasulullah SAW wasilah dengan malaikat Jibril AS, maka Rasulullah SAW akan rasa dadanya terisi dengan ilmu dan iman. Dada baginda Nabi SAW terisi dengan ilmu dan iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni maksudnya hati. Dalam hati kita ni, Masya Allah, dalam kalbu kita, dalam boleh kias pada jantung kita ini, subhanallah, bagaimana hati boleh dipenuhi dengan iman sekiranya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita dan Allah menghendaki kita ini meneroka ilmu dari sisinya, dan pilihan yang terbaik tentulah ilmu wahyi. Dan bila mana Rasulullah SAW menerima ilmu wahyi, ilmu Al-Quran itu, dan Rasulullah setiap ketika Rasulullah akan merindui datangnya ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah merasakan sekiranya pada satu ketika, satu hari itu tidak datangnya ilmu wahyi yang mendekatkan diri baginda Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla, maka sejak terbit matahari itu seakan-akan tidak ada nilai bagi baginda Nabi SAW. Punyalah Rasulullah SAW maknanya dahagakan ilmu daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh ambil ibrah sebagai ibrah umum, pengajaran umum. Kita pun sama jugalah, termasuk saya. Bila kita berada di lapangan ilmu, terutama bagi muallim, muallimah, dan sekurang-kurangnya kita suka kepada menuntut ilmu, dan sampai tahap tidak mustahil insya-Allah apabila sering kita hadir dalam majlis ilmu dan kita mendengar bicara agama, Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah memilih hamba-Nya, Dia akan campakkan kemanisan dalam beribadah. Menuntut ilmu ni adalah suatu ibadah, dan kita kena faham sebagaimana kita ucapkan dalam kalimah doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, kerana Allah Rabb yang mencipta, menjamin, menguasai, memelihara seluruh alam ini. Subhanallah. Nak menyatakan tentang hadis berkenaan iaitu tentang fadhil ilmu, ia merupakan kempen daripada Nabi SAW supaya umatnya mengutamakan mempelajari ilmu pengetahuan sebagai suatu kewajiban yang dianjurkan oleh Islam. Dalam kitab Mu'izah ini, karangan almarhum Tuan Guru Bentara Ni Abdul Aziz bin Ni'mat menyatakan manusia adalah makhluk yang diberi layanan istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka diutus para rasul, para nabi dan rasul untuk menjadikan manusia berilmu pengetahuan, menjadikan manusia lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah surah At-Tin wat-tini waz-zaitun ada ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebaik-baik
kejadian manusia ni sebaik-baik kejadian. Insan adalah satu kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar sifatnya al-musawwir, merupa paraskan makhluknya, namun demikian Allah sendiri menzahirkan sifatnya, af'alnya, ketika Allah sendiri menyatakan firman-Nya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Ini bagaimana Allah menzahirkan sifat al-a'la, maha tingginya Allah, mencipta makhluk, sehingga insan ini dijadikan dengan keseimbangan yang tersusun, bagaimana dilengkapi dengan panca indera, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lidah untuk bercakap dan sebagainya lah. Subhanallah. Jadi salah satu kurniaan Allah yang kita kena syukur di antara bab tafakkur, bab berfikir ini, bila mana Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat, bila mana Allah nyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu perhatikan pada diri kamu sendiri, yang kita kena kenang nikmat Allah. Kita fikirlah bab kita sendiri, bab diri kita sendiri, bagaimana Allah masih menggunakan pendengaran, masih mendengar kita. Di kalangan kita, sebahagian besar di antara kita masih mendengar. Betapa ramai lagi orang yang ada kala sejak lahir mereka tuli, iaitu pekak dan sebagainya, ataupun asal jalan cerita hidupnya mendengar, tiba-tiba kurang mendengar. Contoh, di usia anak-anak, di usia remaja, kemudian dia meningkat dewasa mendengar. Tiba-tiba di waktu pertengahan umur dia mengalami satu penyakit sehingga dia kurang mendengar. Jadi kita ni yang masih mendengar, termasuk yang masih mampu melihat, walaupun penglihatan kita ni setengah daripada insan ini, dia perlukan khidmat sokongan kaca mata, pakai spek. Itu pun alhamdulillah masih beruntung kita melihat. Betapa ramai juga di kalangan insan ini, subhanallah, maknanya Allah Subhanahu Taala takdirkan apabila perkara itu telah berlaku, itu dalam takdir ilmu Allah. Daripada mata dia nampak, kemudian dia kabur, kemudian daripada kedua belah mata dia, seseorang itu nampak, tiba-tiba dikaburkan sebelah, kemudian sampai kedua belah, hilang nikmat penglihatan. Waktu itu sekiranya dia menepati dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mafhum hadis, ingat saya ada satu isyarat hadis, sesiapa yang redha sesuatu ketentuan musibah bagi penglihatannya, yakni dibutakan matanya, maka ganjarannya syurga Allah. Bagi sesiapa, dengan kiasnya, maknanya siapa yang Allah timpakan musibah sakit, termasuk juga maknanya musibah dibutakan matanya, dia reda dengan ketentuan ilahi, dan dia sedar betapa Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan suatu musibah yang penuh hikmah dari sisi ilmunya, menyebabkan dia berfikir, dulu aku nampak, sekarang aku tak nampak. Dulu mungkin aku melihat sesuatu pandangan-pandangan yang tidak memberi manfaat, seumpama melihat benda-benda yang haram, gambar-gambar yang haram, ataupun pemandangan yang tidak menguntungkan, malah melalaikan hatinya. Saya dan kita kena
kita semua secara ilmu kena faham dengan baik, apabila kita melihat sesuatu yang something wrong lah, maka kesannya pada hati. Begitulah juga kalau kita melihat sesuatu pandangan yang ada maknanya. Kita lihat alam ini, sehingga kita lihat, kita boleh berfikir. Dengan menggunakan mata kita boleh berfikir. Kita lihat, bukankah dalam surah Al-Ghashiyah, selalu saya ulang sebut dalam bicara yang lepas, bagaimana Allah nyatakan, wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Pada ayat yang ke-18, 19 dan 20, seingat saya dalam surah Al-Ghashiyah, satu surah yang membawa maksud hari pembalasan Allah. Pembalasan Allah ini tertunai, apatah lagi tertunai, berbayar tunai di akhirat nanti, di yaumul mahsyar, di yaumuddin. Dan ada kalanya Allah sifatnya al-adlu, dia mengadili manusia, dibayar tunai apabila dia melihat sesuatu pandangan. Dia menggunakan mata, dia melihat alam ini, seumpama ayat tadi. Dan bagaimanakah langit ditinggikan, ditegakkan, dan bagaimanakah gunung ganang ditegakkan, gunung ganang dipasakkan, dan bagaimanakah bumi dihamparkan. Jadi bagaimana pertanyaan Allah, bagaimananya supaya kita berfikir. Kita berfikir tentang subhanallah, penciptaan Allah. Allah ni Al-Khaliq, sifatnya menciptakan, pencipta bagi seluruh alam ini. Bila sifatnya pencipta, yang lainnya sifatnya makhluk. Yang mencipta tu sebagai ilah, yang berhak kita ibadahi, kita sembah, kita abdikan diri. Maka yang diciptakannya wajib mempunyai satu tanggungjawab, memahami hakikat dengan tanggungjawab tauhid kepada Allah, iaitu apabila sesuatu yang diciptakan oleh pencipta, tentu kita kena berterima kasih sekurang-kurangnya kepada Allah, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama dalam suratul Mulk, dalam satu surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah nyatakan, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Suratul Mulk, suratul Mulk, surah Al-Mulk, bagaimana Allah nyatakan dialah yang menjadikan, menciptakan kamu, yakni kita sebagai insan, daripada belum ada kepada ada. Tu ayat dalam surah Al-Waqi'ah, ya, surah Al-Waqi'ah, bukan surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bagaimana dia menciptakan penciptaannya, kita sebagai insan manusia, kemudian dikurniakan penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Diciptakan, maknanya insan ini kemudian dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani ini. Namun kata Allah, sedikit di kalangan kamu yang bersyukur, sedikit di kalangan manusia ni, sedikit yang bersyukur. Mana ramai yang bila Allah menzahirkan satu hakikat kehidupan manusia ni, ramai yang tidak bersyukur. Namun kita tidak dapat nafikan, kita lapangkan dada kita, ada juga di kalangan insan ini hamba kepada Allah, dia menyedari betapa Allah mengurniakan nikmat kepada dia.
termasuklah pendengaran, termasuklah penglihatan, dan hati dia masih boleh bertenang dengan Allah. Jadi kita guna pakai pendengaran ini, termasuk penglihatan dan hati ini guna pakai sebagai suatu kenikmatan yang kita wajib bersyukur. Wajib kita bersyukur atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam bicara pada pagi ini, saya membentangkan, sukacita saya memilih satu tajuk dalam bab berfikir. Bagaimana Ibn Abbas menyatakan ada beberapa orang sahabat, mereka mendalami satu uslub pendekatan pemikiran berkaitan dengan zat Allah. Mereka berfikir, mereka sedang berfikir dalam keadaan fikiran mereka terarah pada penciptaan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila diketahui oleh baginda Nabi SAW, Rasulullah SAW menyatakan satu nasihat yang terpakai dan berguna, sungguh bermakna kepada saya dan kita semua. Baginda Nabi SAW, qala Rasulullah SAW menyatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Dengan maksud hadis ini, lafaz baginda Nabi SAW, fikirlah tentang makhluk, fikirlah tentang apa yang diciptakan oleh Allah, dan jangan kamu memikirkan tentang Khalik, zat Allah. Maknanya dalam riwayat Al-Baihaqi dan di riwayat ada yang sama daripada Abu Naim. Ini satu keterangan nas berdasarkan dalil. Bagaimana Rasulullah SAW ingatkan kita semua, jangan sampai tahap kita berfikir ni tentang zat Allah. Berkaitan dengan zat Allah ni, kita serahlah sesempurna sifat bagi Allah. Semua imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu kesemua termasuk dalam salafus salih, ataupun di kalangan tabi'in ataupun tabi'in, maupun apatah lagi di kalangan sahabah. Begitu juga sahabah yang berdampingan dengan Nabi SAW, termasuk khulafa rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Al-Khattab, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, termasuk Umar, Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah, mereka itu yang disebut sebagai khulafa rasyidin, berkaitan dengan zat Allah ini, mereka menerima pakai panduan yang diberi oleh baginda Nabi SAW. Kita berfikir hanya tentang ciptaan Allah, yakni apa yang telah Allah ciptakan, itu yang boleh kita fikir. Namun kalau kita nak fikir tentang zat Allah ni, bagaimana rupa Allah, bagaimana keadaan Allah, seumpama bila kita yang sebagai makhluk ciptaannya, kita ada mata, kita ada telinga, kita ada mulut, dan kita ada tangan dan kaki, tak boleh nak samakan dengan sifat Allah, kerana termaktub dalam ilmu wahyi, seumpama dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya yang wakaf yang belakang tu, walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada dan tidak ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam yang akhir dalam surah Al-Ikhlas itu, tidak menyerupai ataupun tidak ada sesuatu yang setara sebanding dengan yakni zat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Betapa subhanallah, tak boleh nak banding. Allah ni
makhluk ni dengan Allah, kerana kemampuan kita very limited, Allah hadkan. Begitu jugalah kalau kita memahami dalam hikmah satu ayat berada pada ayat 255 dalam suratul Baqarah, ayatul kursi. Dan setengah sebagian ulama menyatakan adanya termaktub, terangkum dalam ayatul kursi itu ada 17 Ismullahil Azam, nama-nama Allah yang agung. Maka sabit ataupun nisbah kepada nama-nama yang agung ini, hanya kita boleh fikir bagaimana nama, sifat dan af'alnya. Af'al Allah ni, dia tindakan Allah ni boleh Allah zahirkan pada alam ini. Bila mana Allah menghendaki sesuatu perkara itu berlaku, maka Allah zahirkan. Sebenarnya yang kita pandang sekarang ni, termasuklah yang disebut sebagai fenomena alam ataupun apa yang berlaku dalam hal ehwal kejadian alam semesta ini, sama ada di langit, di cakrawala sana maupun di bumi, ataupun hal ehwal makhluk ciptaannya, termasuk sebesar-besar makhluk, termasuk juga sekecil-kecil makhluk, termasuk juga yang disebut bakteria, virus dan sebagainya. Sebenarnya itulah bagaimana Allah nak menzahirkan wasilah dengan maknanya af'al Allah itu, Allah menzahirkan kekuasaannya. Bila mana Allah menghendaki, contoh seumpama makhluk halus ni boleh dijadikan sebagai suatu alat, sebagai satu urusan dari sisi Allah, nak menyedarkan manusia betapa Allah Maha berkuasa. Di waktu ramai manusia ataupun satu kuasa besar masing-masing mendabik dada menyatakan tidak ada sesiapa yang boleh menandingi ketenteraan maupun kekuasaan kami dari segi logistik, pertahanan dan sebagainya. Di waktu itulah bila mana manusia ini, orang yang mana apabila manusia naik pada kemuncak, mereka merasakan diri mereka boleh berbuat apa saja. Sehingga kan ada satu negara sekarang ni katanya, berdasarkan rakaman kamera yang diambil, ada satu kuasa negara yang mana pemerintahnya maknanya melancarkan satu usaha untuk membuat satu dia panggil apa ni, satu alat yang boleh menggantikan pancaran matahari. Pekakah tu, alat tu besar lah, digambarkan besar, seumpama macam piring, seumpama piring Astro Overseas tu, piring Astro tu sebesar tu, tapi besar. Dan mereka akan lancarkan, maknanya layarkan di angkasa sana sebagai satu persiapan untuk apa? Untuk maknanya hanya mereka membuktikan, hanya mereka mampu mencipta satu alat yang boleh menggantikan pancaran matahari di waktu ada sedikit kepercayaan mereka suatu hari alam ini akan bergelap. Maka mereka buat persiapan. Dan ada beberapa manfaat katanya, hasil pada alat yang begitu besar itu dicipta, kemudian akan diterbang ataupun dilayarkan di angkasa raya sana sebagai suatu usaha untuk memancarkan pantulan cahaya itu mengena pada bumi, menggantikan matahari yang ada ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau benarlah dakwaan itu, subhanallah, manusia hanya mampu merancang qadar yang hakikat sebenarnya Allah yang tentukan. Itu isu-isu berkaitan dengan isu semasa contemporary ini. Namun demikian, saya nak menyatakan pada pagi ini bagaimana dalam kitab ini menyatakan
Buah pemikiran adalah ilmu pengetahuan serta dapat memperolehi makrifah yang belum pernah dihasilkan. Jikalau hati sudah memperolehi ilmu pengetahuan, maka berubahlah keadaan hati itu. Jikalau keadaan hati sudah berubah, maka berubah pula lah amalan-amalan anggota. Jadi jikalau demikian, maka berfikir adalah merupakan pokok pangkal untuk mendapatkan segala kebaikan. Sebab itulah yang memindahkan sesuatu yang asalnya dibenci menjadi amat dicintai. Hal ini pula yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan serta membuahkan makrifah dan keuntungan dunia dan akhirat. Ini bahasa kitab Ihya Ulumuddin ini ada nukilan kata-katanya sebegini. Bagaimana nak menyatakan apabila kita bijak berfikir. Bijak berfikir ini merupakan pokok pangkal yang dapat mendatangkan kebaikan, sehingga dia boleh merubah. Seandainya kita ni bijaksana berfikir, insya-Allah dia boleh merubah lifestyle, gaya hidup. Boleh merubah maknanya dari segi gerak laku kerja fizikal kita, tubuh badan kita. Tangan yang diguna pakai, kaki yang diguna pakai ini, termasuklah tubuh kudrat yang diguna pakai ini. Bila kita bijak berfikir, insya-Allah maknanya bila kita buat keputusan yang bijaksana, maka subhanallah, sebenarnya cara berfikir ni suatu yang mendatangkan kebaikan sekiranya cara berfikir kita itu benar. Memang benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Seumpama Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan, mintalah pertolongan untuk berbicara itu dengan berdiam diri, dan untuk mengambil ketentuan ataupun keputusan itu dengan berfikir. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, mintalah pertolongan untuk berbicara itu dengan berdiam diri. Maknanya kalau kita nak minta khidmat sokongan pertolongan, meminta khidmat pertolongan dalam maksud hal kita, dalam urusan kita, iaitu kita kena ada ketika kita berdiam diri tu. Berdiam diri dalam mana kita biasanya kita bercakap, tapi ada masanya kita berdiam diri seketika untuk kita berfikir, dan untuk mengambil ketentuan ataupun keputusan itu dengan berfikir. Jadi sebelum nak buat keputusan itu, maka kena berfikir dulu, berfikir dengan waras dulu, barulah buat keputusan. Jangan sampai tahap mana buat keputusan dulu baru berfikir. Contoh apa yang dibuat oleh pihak berkaitan menenangi isu penularan wabak coronavirus. Ini contoh. Maka kerajaan yang memerintah mengguna pakai tahap keilmuan pakar-pakar tertentu, merujuk kepada pakar dalam bidang sains perubatan. Maka orang yang ahli dalam sains perubatan lebih memahami hakikat bahayanya sesuatu virus itu. Maka apabila mengambil contoh daripada negara luar, daripada seumpama negara China, negara Itali dan negara-negara lain yang pada awalnya merebak begitu pesat, begitu hebat, maka kita boleh ambil kadar tempoh berfikir berdasarkan fakta, berdasarkan maklumat, berdasarkan pengkhususan dalam bidang mereka. Maka pemerintah mengambil kira syur ataupun nasihat daripada pakar ini, maka masya-Allah apabila diumumkan dengan rasminya, seumpama perintah PKP ini, perintah kawalan pergerakan ini, atas maksud kebimbangan ataupun kerisauan, bimbang sekiranya diberi kebebasan kepada kita sebagai warga negara Malaysia, mungkin boleh berlaku seumpama seteruk apa yang berlaku di Itali.
ataupun di Eropah di waktu ini. Maka pemimpin yang diberi amanah Allah Subhanahu Wa Taala memimpin, dia kena bertanggungjawab kepada umat ini. Dan dia sebelum dia buat keputusan, maknanya secara bijaksana dia berfikir, mengambil pandangan-pandangan ahli yang pakar ini. Maka Masya Allah, setelah mengambil kira beberapa fakta dan sebagainya, maka dibuat satu keputusan rasmi, perlu dihadkan pergerakan. Kerana memang beberapa pakar menyatakan untuk menyekat penularan virus coronavirus ini, iaitu kita hadkan social contact, maknanya perhubungan sesama kita ini. Kerana virus ini mudah berjangkit ketika sentuhan berlaku, ataupun ketika maknanya virus itu berada di satu tempat, kemudian dipegang ataupun digunakan pakai alat itu oleh seseorang yang lain. Pada asalnya orang yang membawa virus itu menggunakan pakai sesuatu alat dan sebagainya. Subhanallah. Jadi nak menyatakan apa? Itu bab berfikir dengan waras, berfikir dengan waras. Namun beberapa minit yang saya nak masukkan ini, baki dalam bicara ini, Imam Al-Ghazali, tokoh Hujatul Islam, dinyatakan sebahagian di antara mereka menyatakan Al-Imam Al-Ghazali ini dinobatkan sebagai Hujatul Islam. Tak apalah, kita letak pada qada yang sederhana. Dengan maksud apa? Dia membentangkan kepada kita ada cara berfikir. Pertama, dia ada 4 cara berfikir ini. Pertama, iaitu berfikir tentang ketaatan. Fikirlah tentang ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana cara berfikir? Kita akan halusi mungkin pada satu siri. Kerana mana memerlukan masa untuk menghurai perkara ini. Fikir yang pertama iaitu fikir tentang amal ketaatan. Cara berfikir yang betul bagi kita insan yang berilmu ini, ataupun yang kurang ilmu tapi dia kena menuntut ilmu dan kena memahami cara berfikir itu, cabangnya salah satu selain daripada ketaatan iaitu berfikir tentang hal yang berkaitan dengan maksiat. Kerana maksiat ini suatu yang ditegah, dilarang oleh Allah. Jadi bagus sangat kita berfikir tentang, kita ambil tahu tentang hal maksiat itu. Kita kena tahu, bukan sekadar kena tahu pahala tu apa, kena tahu juga dosa tu apa. Dan sebelum nisbah rizab keluar pahala ataupun dosa, kita kena tahu tu amal ketaatan itu menjurus kepada pahala. Kemudian amal maksiat itu menjurus kepada dosa. Jadi kita kena tahu amal maksiat tu, dosa tu apa dia dosa, dan dalam masa sama kena tahu jenis-jenis dosa tu. Termasuklah kias kepada jenis-jenis maksiat. Maksiat tu apa? Jadi kita kena berfikir tentang, secara ilmu kena berfikir. Yang saya nak maksudkan, apabila kita berilmu, dia akan timbul satu kotak fikiran, cara berfikir yang benar. Berbanding dengan orang yang kurang ilmu ataupun yang jahil, mereka akan bebas melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir dengan waras, terutama soal maksiat. Begitu juga soal ketaatan. Apabila kurang dia ilmu, maka kuranglah amal sebenarnya. Ataupun setidak-tidak akan berlaku apabila kurang dia ilmu ataupun jahil, maka nilai ketaatan itu berada pada tingkatan yang keberapa. Pasal amal-amal ketaatan ni dia ada tingkatan dia. Dia ada tingkatan dia, di graf dia. Kalau kita kata ambil paper work ataupun peperiksaan ujian, bukankah ada grade A, B, C, D, E? Maknanya ada grade, dia ada dia punya keputusan result tu. A maknanya semalam, B ni dalam keadaan baik, C lulus, D ni apa? D ni atas pagar. 50-50 lah, lulus lagi tapi 50 di bawah, maknanya atas pagar. E tidak lulus. Tu tingkatan amal pun begitu juga.
Baik, yang ketiga yang boleh kita fikir iaitu sifat-sifat yang merosakkan, yang memudaratkan. Itu kita kena fikir juga. Nak memahami satu-satu ni dia kena satu siri kuliah. Maknanya yang menonton pada rakaman ini dia kena tertib. InsyaAllah saya akan bentangkan pada siri-siri yang lain satu kuliah, satu bab yang berfikir tentang ketaatan, bab berfikir tentang maksiat, bab berfikir tentang perkara yang merosakkan. Dan yang ketiga, yang keempat iaitu berfikir tentang hal-hal yang menyelamatkan. Maknanya yang ketiga tadi berfikir tentang hal yang memudaratkan. Bila kita tahu hal perkara itu mudarat, maka kita jangan buat. Itu cara berfikir tu. Begitu juga kalau kita tahu perkara-perkara hal-hal yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, memerdekakan kita di dunia sampai di akhirat, maka hal itu, perkara itu kita kena tahu secara ilmu. Maka untuk pada pagi ini, mungkin dalam 15 minit ke 20 minit yang terakhir ni, kita masuk dalam satu bab yang menyatakan hal yang berkaitan maksiat. Subhanallah, hal yang berkaitan maksiat. Kerana hal maksiat ini seboleh mungkin kita jangan bawa sampai Ramadan. Jangan bawa hal maksiat yang kita mungkin, saya dan kita semua tak perasan, kita terjebak dengan maksiat ataupun salah laku. Jangan bawa sampai Ramadan. Maknanya di luar Ramadan dalam 3-4 hari di amal Ramadan ni kena delete. Kena faham ini maksiat ni ini amal kebajikan, amal ketaatan. Ini satu amalan yang boleh mendatangkan, menyelamatkan kita di dunia. Ini satu amalan yang boleh merosakkan, memudaratkan kita di dunia dan di akhirat. Maka pada pagi ini pengarang kitab ini menyatakan sesungguhnya setiap pagi manusia memeriksa seluruh anggotanya. Yang 7 iaitu kena periksa. Periksa apa? Periksa mata, telinga, lidah, kemaluan, perut, tangan dan kaki. Kemudian bolehlah disusuli dengan seluruh tubuh yang lain. Apa yang kena fikirkan, apakah pada waktu itu tidak mengandungi maksiat. Sekiranya masih ada maksiat yang sedang dilakukan, hendaklah ketika itu juga ditinggalkan. Ni. Mana hikmah kita mengetahui betapa setiap panca indera, seumpama mata yang melihat, telinga yang mendengar, lisan yang bercakap, kemaluan yang diguna pakai, termasuk perut yang diisi makanan, termasuk tangan dan kaki, subhana rabbiyal azim, ataupun anggota-anggota lain ni, rupanya apakah kita dalam penggunaan pakai kurniaan Allah, pinjaman Allah ini, kita guna untuk apa? Ketaatan ke maksiat? Maka kita kena fikir, pastikan segala panca indera tadi dalam keadaan kita memenuhi perintah Allah. Dengan masa yang dengan bahasa yang mudah faham lagi, setiap alat ataupun setiap panca indera ataupun kurniaan Allah ini, dia ada perintah, ada larang dia. Perintah melakukan ketaatan, larangan supaya ditinggalkan kejahatan ataupun maksiat yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber tadi. Sumber-sumber yang Allah bagi pinjam tadi. Telinga Allah bagi pinjam, mata Allah bagi pinjam, termasuk lidah Allah bagi pinjam. Mana ada perkara ataupun benda satu dia wujud dengan begitu saja, melainkan bila mana Allah kata jadi, maka jadilah dia. Seumpama kita ini adalah insan, maknanya kurniaan Allah daripada belum ada kepada ada. Daripada ada kepada ada. Dulu kita tak ada, kemudian diciptakan roh. Kita bersaksi bahkan Allah Rabb kita, Rabb, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kita telah musyahad, mana kita telah saksikan betapa Allah pencipta kita. Kemudian kita disenyawakan di sperma, kemudian nutfah, nutfah menjadi satu himpunan antara sperma lelaki dan sperma perempuan. Kemudian mudghah, kemudian alaqah dan sebagainya, kemudian lahir ke dunia sebagai bayi, remaja dan seusialah sampai sekarang ni. Berkaitan dengan ayat Allah,
latarkabunna tabaqan an tabaq. Peningkatan peringkat-peringkat fasa kejadian manusia itu, berperingkat-peringkat kejadiannya. Subhanallah. Andai kata pada hari kemarin ada melakukan maksiat, maka hendaklah disusuli dengan rasa penyesalan dan berhasrat untuk meninggalkannya buat selama-lamanya. Jikalau dijangka bahawa maksiat itu akan mengenainya pada tengah hari nanti, maka persiapkan benteng diri agar berlindung darinya dan dijauhi daripadanya. Ini kaedah, cara untuk kita berfikir dengan waras, berfikir dengan bijaksana. Sekiranya kemarin telah berlaku maksiat pada anggota-anggota tubuh tadi, maka kena datangkan rasa insaf, iaitu kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu ketika seseorang itu, seorang hamba kepada Allah, dia mohon istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, maka dia boleh datangkan ingatan dia balik, flashback balik. Setiap kali istighfar tu kita datangkan balik, kita ingat balik amalan yang kita lakukan semalam ataupun malam tadi. Semalam ataupun malam tadi dengan siang ni memang beza. Memang bezalah. Secara musyahadah kita menyaksikan memang beza alam ini. Bertukarnya malam dan siang kan termaktub dalam kalam Allah. Allah nyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayati li ulil albab. Dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, dan pertukaran selisih bergantinya malam dan siang menjadi tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan, keagungan, kerahmatan, kerahmatan dan kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi orang yang berakal, muakil, orang yang berakal ini, subhanallah, dia kena bijak ketika dia menginsafi diri dia. Ketika apatah lagi seumpama kita setelah solat, kan kita istighfar, astaghfirullah. Bagaimana istighfar Nabi setelah solat, selepas solat? Itu baginda mengungkapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Subhanallah. Bila mana kita mengungkapkan kalimah maghfirah ini, hadirkan hati, huduru qalbi. Hadirkan hati dengan maksud kita flashback balik pada malam tadi. Boleh jadi yang jadi berat beribadah ni, sehingga setengah di antara kes ramai juga maknanya masih lebur solat subuhnya. Lebur solat subuh ni, meninggalkan solat subuh. Jadi ramai juga ada lagi insan-insan ketika mereka terlajak bangun lepas di waktu syuruk, kemudian waktu duha baru bangun, kemudian mereka terbabas daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Maknanya mereka dalam keadaan sebenarnya bila meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan, itu maksiat lah tu. Meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan itu maksiat. Dan tingkatan maksiat itu ada besar, ada kecil. Ada besar, ada kecil, ataupun ada kadar yang sederhana. Dan bayangkan, bagi setengah orang, bila mana dia terbabas sampai ke lepas subuh, lepas waktu syuruk dan waktu duha, dia merasakan dah terlepas dah waktu subuh ni. Jadi dia solat ni sebenarnya dia pun faham solat kena dalam waktunya. Bila terlepas waktu subuh, dia mengambil keputusan, iaitu dah lepas waktu subuh, jadi dia tak perlu solat. Ini sebenarnya kesan daripada waswasil khannas, sehingga menimbulkan waham, satu perasaan pada kotak fikiran dan perasaan dia buat putusan yang memang tidak bijak. Ramai lagi, saya menyatakan isu ni kerana ramai lagi, sama ada golongan yang remaja ataupun dewasa maupun orang yang dah berumur sekalipun, ramai yang sebahagian
Kalau dibuat research lah, kaji selidik, contoh pada pelajar-pelajar sekolah menengah, apatah lagi sekolah rendah, pernah dibuat kajian kes bila guru bertanya dalam kelas masing-masing, siapa yang bangun subuh tadi sebelum dia pergi sekolah pada hari pagi ini, maknanya dia menunaikan solat subuh. Subhanallah, bila ditanya begitu pada pelajar sekolah menengah, sebahagian sekolah menengah, tiba-tiba hanya dalam 10 ke 15% saja yang angkat tangan. Yang lainnya maknanya antara 70 ke 85% tidak angkat tangan. Ini berlaku di beberapa sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Berlaku secara realistik. Jadi sebenarnya tanggungjawab siapanya? Tanggungjawab siapa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu, jagalah diri kamu, diri saya dan kita semua sendiri, dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah. Peliharalah, minta Allah pelihara diri kita ni daripada azab api neraka Allah. Dengan maksud apa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan tanggungjawab sebagai ummi wa abi, ummi dan abi ataupun ayah dan ibu, pastikan anak-anak ataupun orang-orang yang di bawah tanggungan itu dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Jangan sama sekali meninggalkan ketaatan, melainkan dengan ilmu diberi penerangan. Kita kena beri penerangan, pencerahan, tahap pencerahan. Sebenarnya buat keputusan yang meninggalkan solat ini, sebenarnya kamu ikut siapa? Allah perintah solat, Allah perintah puasa, Allah perintah tutup aurat. Siapa yang perintah? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian betapa yang meninggalkan pula, yang meninggalkan solat, yang meninggalkan puasa, yang meninggalkan menutup aurat, siapa yang suruh? Bila ditanya, nafsu syahwah. Kerana nafsu syahwah, kerana ikut nafsu, kerana ikut syaitan. Habis kita tanya balik kepada mereka ni, habis kamu nak ikut siapa? Takkanlah kamu nak ikut selain daripada Allah. Sedangkan Allah yang menjadikan kita, Allah beri kita rezeki. Dan betapa malangnya kehidupan ini, subhanallah, bagi orang yang ada jawatan ataupun ada tingkatan darjatnya ataupun ada pekerjaan, tiba-tiba meninggalkan solat. Bukankah dia kena sedar yang memberi rezeki segala yang datang ini satu demi satu, yang dikurniakan kepada setiap insan ini Allah Ar-Razzaq. Dia mencukupkan keperluan hidup kita ini dengan Allah ni maha bijaksana, dia maha adil. Jangan ambil contoh orang-orang bukan Islam. Kerana boleh jadi ada orang dia berfikir, buat apa aku beramal sedangkan tengok orang bukan Islam, non-Muslim yang lain. Mereka kaya raya, mewah hidup, cukup, makan, pakai, kenderaan lebih mewah daripada kita. Mereka mana? Mereka tidak menuruti akan perintah Allah, tidak bertauhid kepada la ilaha illallah. Subhanallah, bila hujah begini, maka kita boleh fikir secara bijaksana. Kita kena bagi penerangan secara ilmu. Allah ni sifatnya maha adil. Dan telah dikabarkan, diingatkan daripada Nabi SAW, kauliah Nabi SAW dengan mafhum hadis itu, dunia ini ibarat syurga bagi orang yang tidak beriman. Dunia ini ibarat syurga bagi orang yang kafir. Ibarat syurga, dibentangkan kehidupan dunia, kamu nak apa Allah bagi. Tuhan akan bagi. Nak apa? Namun bagi orang mukmin, dia ibarat penjara. Dia ibarat penjara. Maknanya bagi orang yang beriman, adanya satu perintah syariat Allah, iaitu kita kena tunduk dan patuh. Maknanya bila mana Allah, bukan sekadar Allah dia sengaja nak suruh kita tunduk dan patuh dengan perintahnya,
Namun demikian Allah ni maha bijaksana, dia bagi kepuasan hati. Kamu dicukupkan makan dan minum. Bukan aku yang kamu nak bagi makan dan minum. Sedangkan kamu wahai manusia dicukupkan hal makan, minum, pakai, kehidupan kamu. Sedangkan Allah ni dalam apa pun tidak menjezaskan dia. Sesempurna sifat bagi Allah. Kalau kita engkar, kita buat maksiat pun tidak susut nilai bagi Allah. Jadi siapa yang bijaksana? Allah Al-Hakim, maha bijaksana. Kita inilah yang di kalangan manusia ni terperangkap dengan pengaruh hawa nafsu, godaan syaitaniah, qarin, maupun jin yang khianat, sampai tahap mengikuti dakwah iblis laknatullah dan kuncu-kuncunya. Sehingga pengaruh dunia ni menipu daya kita semua. Subhanallah, sebahagian di antara kita tertipu dengan tipu daya dunia yang sementara ini. Sedangkan Allah nyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Ini biasa saya baca ayat ini supaya saya sedarkan diri saya sendiri. Dalam surah Al-A'la, dalam surah Duha ada ayat ini. Bagaimana yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Ini sebab pada satu perjuangan yang disampaikan risalah agama Allah oleh baginda Rasulullah, Rasul akan memenangi. Rasul telah terbukti Allah memenangkan Rasulullah ketika Fathu Mekah, peristiwa di Fathu Mekah, di pembukaan Mekah. Rasulullah bersusah payah mujahadah dalam menyampaikan risalah agama, kemudian menghadapi satu demi satu, rintangan demi rintangan, sampai tahap bukan sekadar maknanya di zon yang selesa saja, zon yang tenang, tapi Rasul menghadapi kegawatan ekonomi, hatta kegawatan dari segi suasana. Sebelum itu kebejatan, betapa rosaknya jahiliah itu sebelum nubuah itu. Namun Rasul berfikir sebelum terima wahyu yang pertama, Rasul berfikir, apa sudahnya alam ini, apa sudahnya kehidupan ini, dalam keadaan umat manusia dalam keadaan yang maknanya membuat something wrong, membuat maksiat, begitu begini, minum arak dan sebagainya, main perempuan dan sebagainya, ada dah ketika itu. Dalam keadaan mereka membuat amal-amal syirik, musyrik dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW dia berfikir, maka Rasul berfikir dengan bijaksana. Rasul mengasingkan diri, itu yang berkhalwah di gua Hira, di gua, satu gua yang namanya gua Hira, yang sejarah wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi 5 minit yang terakhir ini nak menyatakan, sedarlah pula bahawasanya semua itu termasuk perkara-perkara yang dibenci oleh agama. Maksudnya tadi apa tadi? Satu perenggan yang saya kena beri faham kepada sekalian kita ini, bagaimana bab tentang maksiat yang boleh kita fikir ini. Periksa dahulu lisannya, apakah yang selalu dia katakan. Mungkin seseorang itu dia gemar mengumpat, berdusta, mensucikan diri sendiri seolah-olah dia tidak pernah salah, suka meremehkan orang lain, banyak cakap yang tidak berguna, banyak gurau senda yang melampaui batas, suka membicarakan perkara-perkara yang tidak menjadi urusannya, dan berbicara pembicaraan lain yang tidak bermanfaat. Ini dinyatakan oleh musannaf kitab ini, Syekh Jamaluddin Al-Qasami mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin ini. Dia menyatakan ketika kita berfikir dengan tenang, kita tengok wajah kita, semua panca indera ni Allah kurniakan mata, telinga, lisan, termasuk tangan dan kaki, maka kita periksa satu-satu. Lisan, apa yang kamu katakan? Kita cakap pada diri, kita menginsafi diri sendiri. Kata-kata hati boleh terbit pada diri, dalam diri kita sendiri, menyebabkan kita berfikir pada diri, nasib kita sendiri. Mungkin aku ni maknanya masih ada lagi kesalahan maksiat dalam perkara yang ghibah, mengumpat, ataupun berdusta, berbohong, ataupun merasakan diri saya ni sendiri rasa suci, bersih daripada orang lain, ataupun kita rasa kita ni tak ada salah, orang lain yang salah, ataupun kita ni ada melakukan gurau senda yang melampaui batas.
Jadi sukatan, semua sukatan salah laku ni dia ada sukatannya. Bukan tak boleh berseloroh, boleh. Sahabat-sahabat mereka berseloroh di antara mereka dengan qadar yang sederhana. Tapi jangan sampai gurau bewok. Gurau bewok ni maknanya dia terlajak dos, terlebih dos. Bergurau tu sampai tahap maknanya gelak ketawa tu sampai maknanya sampai tak ingat diri lah. Tak ingat diri. Tak ingat Allah tu satu hal. Tak ingat diri tu satu hal. Subhanallah. Dan suka melakukan perkara-perkara yang lara, yang sia-sia. Jadi sebenarnya inilah kaedah jalan kita berfikir. Kita boleh tanya pada diri kita waktu pagi. Disyorkan di sini, contoh saya nak menyatakan, waktu lepas kita solat subuh, dah habis kita baca beberapa zikir maupun wirid yang kita biasa baca, ittiba' akan sunnah Nabi SAW. Kemudian kita baca Al-Quran, ataupun ketika kita membaca Al-Quran, kita berjumpa dengan ayat-ayat ataupun bagaimana ayat-ayat Al-Quran apabila kita baca tadabbur, tiba-tiba berjumpa dengan ayat-ayat yang kita boleh berfikir betapa ada golongan-golongan yang maksiat, yang engkar kepada Allah, mereka dibalasi. Seumpama kaum Ad, kaum Samud. Kan ada ayat-ayat seumpama dalam surah Al-Fajr, surah tentang Fajar. وَثَمُودَ الَّذِي نَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَثَمُودَ الَّذِي disebut apa, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَثَمُودَ الَّذِي نَجَابُ الصَّخْرَ ada di sana ayat, beberapa ayat dalam surah Al-Fajr tentang kaum Samud, kaum Ad, dan bagaimana kaum Fir'aun itu sendiri bersama kaumnya. Subhanallah. Jadi ayat-ayat sebegitu menyebabkan kita bila baca, kita semak. Pasal saya sendiri pun bukan orang Arab. Kita semua bukan orang Arab. Nampak macam Arab. Rupanya Arab Melayu. Kita orang Melayu. Namun demikian mungkinlah ada sejarah dulu, maknanya ada perkahwinan campur dengan mubalih daripada Timur Tengah datang meniaga rempah di tanah Melayu, di Melaka dan sebagainya. Subhanallah, berkahwinlah nenek moyang kita, punya orang-orang lama berkahwin. Rupanya ada juga rupa macam Arab tapi Melayu. Nak sebutnya Melayu ni sebahagian besarnya kena baca Quran, kena tadabbur, tengok terjemahan Al-Quran tu. Harfiah ayat tu maknanya bahasa Arab, tengok terjemahan. Bila kita jumpa tentang peringatan Allah, menyebabkan kita berfikir. Berfikirlah. Beberapa ayat Allah memang dalam juzuk amal tu pun ada yang menyebabkan kita boleh berfikir, maknanya tentang hal maksiat yang dilakukan. Hal maksiat yang dilakukan ini sampai sebesar zarah. Apabila dilakukan kejahatan itu, subhanallah, akan terlihat di dalam kitab amalan nanti. Bila maknanya di waktu terima kitab amalan di Yaumul Barzah. Di Yaumul Barzah dalam kubur nanti akan diterima akan kita hadapi, setiap orang kita akan menghadapi satu sesi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Itu. Adapun orang yang diberi kitab amalan sebelah kanan, tangan kanan akan ambil, itu alhamdulillah nasib dia, maknanya dia akan diperiksa dengan mudah, yang ringan. Tengok-tengok, masya-Allah, penuh dengan catatan malaikat raqib sebelah kanan. Malaikat ni catat maknanya amalan ketaatan kita. Namun demikian, ada pun malangnya bagi orang yang menerima kitab sebelah belakang. Tangan kiri dia mencapai, tengok-tengok, subhanallah, rupanya amalan maksiat. Waktu dia berteriak, celakalah aku.
Celakalah aku bila dia tengok kitab amalan dia, tengok-tengok rupanya amal maksiat. Jadi ayat-ayat seumpama ni sebenarnya, ayat-ayat seumpama itu sebenarnya subhanallah dalam surah Al-Insyiqaq, menyebabkan kita boleh berfikir dengan tenang. Rupanya ada sesi penerimaan kitab amalan pada waktu itu, subhanallah. Untunglah siapa yang terima kitab amalan sebelah kanan, rugilah siapa yang menerima kitab amalan sebelah kiri, kerana itu isyarat dia akan dicampakkan ataupun dimasukkan ke dalam neraka Allah waliyazbillah. Jadi sebelum sampai sesi itu, dengan saya dan kita semua kena bijaksana dalam berfikir ni, kena berfikir dengan waras, dengan bijaksana secara ilmu. Jadi sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak ini, saya syorkan sebagai khulasah penghujung ini, iaitu kita memahami hakikat apa tu pahala, apa tu dosa. Dosa tu maknanya maksiat tu nisbah pada dosa. Ada kitab buku namanya dosa-dosa besar, tu pun boleh kita baca. Ataupun yang berkaitan dengan pahala dan dosa pun kita kena baca. Pahala dengan dosa, choice. Maknanya sebahagian dibentangkan jalan orang-orang yang bertakwa, yakni nisbah kepada pahala. Sebahagian dinyatakan tentang dosa, yakni orang-orang yang ingkar, yang tidak taat kepada Allah, itu maksiat dan sebagainya. Jadi kita kena ambil kitab. Jangan sayang beli buku agama walaupun RM20, RM30, RM40 dan sebagainya. Jadi jangan sayang, kerana nilai akhirat ini, ilmu ni dia tidak ada nilai sebenarnya walaupun satu ayat. Saya tutup dengan satu maksud hadis, mafhum hadis. Apabila kita baca, kita mentadabur satu ayat, subhanallah, kalau tahulah ayat tu bernilai tinggi, maknanya dalam kitab amalan, subhanallah, ramai orang akan rajin-rajinkan diri. Maknanya dia ambil Quran, dia baca, ataupun dia ambil kitab, sehingga kitab itu terisi dengan hujah Al-Quran dan hadis. Maknanya dia baca walaupun tempoh dalam 15 minit, setengah jam dan sebagainya, itu terpulang kepada iman masing-masing. Jadi namun demikian, kita mujahadah di jalan Allah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan balasan-balasan kurniaannya yang insya-Allah kita berpuas hati. Dan sebenar hakikatnya semua orang akan menyesal, kerana nikmat telah terbentang di depan mata kita. Di depan mata kita ni telah terbentang, termasuk nikmat tubuh badan, kurniaan ilahi pada tubuh badan saya dan kita semua. Allah telah beri sekuat tenaga ini, maka kita guna pakai. Kita guna pakailah sebaiknya apa-apa yang Allah kurniakan kepada kita. Ada orang dia mampu untuk berkongsi ilmu, maka dia sampaikan ilmu berdasarkan tingkatan kefahaman ilmu dan kealiman dia, wallahu alam. Tapi ada orang dia maknanya dia tak pandai nak bercakap, seumpama orang yang pandai bercakap, tapi akal dia berjalan, akal dia bijaksana, akal dia jenius. Maka gunakan kebijaksanaan itu buat putusan yang bijaksana. Dia boleh memberi pandangan-pandangan yang membina, pandangan membina, sehingga kan dia boleh, maknanya bila dia beri pandangan itu, masya-Allah, pandangan itu terpakai kepada pada orang lain, dan insya-Allah dia juga termasuk sebaik-baik manusia, orang yang memberi manfaat pada orang lain, sekiranya pandangan itu, buah fikiran dia itu memang nisbah dia perkara-perkara yang menguntungkan dia, menyelamatkan dia daripada azab api neraka. Dia beri pandangan tu, hasil pandangan itu menyebabkan, subhanallah, telah terbukti ketika Salman Al-Farisi mengesyorkan kepada Rasulullah, apa kata kalau kita gali parit, yakni khandak, untuk menjadi benteng kepada musuh antara penduduk Madinah dengan tentera musyrikin. Waktu itulah maknanya Rasulullah SAW menerima pakai satu pandangan, buah fikiran daripada seorang anak muda, Salman Al-Farisi. Ini sebagai satu dalil, maknanya pandangan yang membina sebenarnya dia menguntungkan kebanyakan insan, sehingga dia punya satu saham akhirat yang besar. Begitu jugalah siapa yang ada dia mungkin dia tak pandai
yang lain, tapi dia mempunyai satu satu kemampuan, tahap harta benda dia punya satu aset yang bernilai, maka di waktu inilah maka dia boleh infakkan, sedekahkan dan sebagainya. Jadi Masya Allah tak akan rugi sesiapa yang memiliki satu aset, maka dia dialirkan harta dia, kerana hakikat harta ini maknanya hakikat harta apabila dia mengalirkan harta itu kepada orang-orang yang berhak, asnaf dan orang yang berhak diberi hak itu, maka Masya Allah tak kira siapa pun, hatta maknanya kita orang awam pun, paling tidak pun kita mendoakan satu dengan yang lain. Kita ada perhubungan, kita ikhwah kita, tali persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiah kita ada, maknanya kita mendoakan sesama kita, walaupun orang tu kita baru kenal ataupun apatah lagi kita dah kenal, kita doakan secara sir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka seseorang hamba, saudara dia mendoakan kepada saudaranya dalam keadaan saudara tidak ketahui. Dia berdoa kepada kebaikan untuk saudaranya. Masya Allah, doa ini Allah sukai dan Allah akan makbulkan janjinya. Jadi kita apatah lagi kita juga berbaik sangka sesama kita, insya-Allah kita jaga adab-adab ni, jaga daripada bermaksiat kepada Allah. Dan saya tutup dengan satu yang biasa juga saya telah ulang sebut dalam bicara yang lepas, antara doa yang minta Allah lindung diri kita daripada berlakunya maksiat pada telinga yang mendengar, pada mata yang melihat, pada lidah yang bercakap, pada hati. Allahumma inni as'aluka, disebut Allah, a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyat. Allahumma inni a'udzubika, wahai Allahku, aku berlindung denganmu daripada kejahatan, a'udzubika min syarri sam'i, daripada kejahatan pendengaran, wa min syarri lisani, daripada kejahatan lidah, wa min syarri qalbi, daripada kejahatan hati. Rupanya pendengaran, penglihatan, lidah dan hati ni ada. Kalau tak kena guna pakai, Masya Allah, dia akan bermaksiat kepada Allah. Maka kita minta perlindungan Allah. Bila dengan ilmu kita beramal, itulah bila kita beramal dengan iman kepada Allah, kemudian kita minta, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan air maniku. Bab kemaluan tadi dia sebut tentang air mani kita ni. Maknanya air mani kita ini kita alirkan kepada orang yang berhak, pasangan yang halal, yakni suami dan isteri, bukan kepada yang lain. Jadi kesan daripada doa ini, Masya Allah, Allah pelihara. Rupanya Allah pelihara. Allahumma inni, saya ulang balik, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyat. Jadi mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar ini. Terima kasih atas perhatian. Sekadar inilah mampu pada pagi ini. Mudah-mudahan saya dan kita semua bertenang dalam memahami hakikat betapa ilmu pengetahuan sangat penting, dan kita boleh meraih redha Allah dengan kita faham ilmu agama dan kita beramal dengan ilmu agama dengan dalil dan nas. Insya-Allah kita dipandu arah dengan tertib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar inilah untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi